Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi Barisan AJK, para jemaah muslimin dan muslimat dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahan nikmat yang banyak ke atas kita. Selawat dan salam terjunkan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga baginda, para sahabat baginda dan para pengikut baginda. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita sudah pun berada pada bulan Syaban ini 17, 18 Syaban. Maknanya kita dah masuk separuh daripada Syaban. Yang Nabi sabda, idza tasafa Syaban fala masuk. Bila dah masuk, kamu bertemu kamu dengan separuh Syaban, maka jangan kamu berpuasa. Larangan berpuasa dalam hadis itu ialah larangan berpuasa sunat. Tapi kalau puasa fardu tak ada larangan. Ini yang kita nak kena ingatkan orang perempuan kita, isteri kita, anak perempuan kita, untuk dah qada ke belum puasa mereka tahun 2023. Kalau ada hari-hari yang mereka tak boleh puasa sebab datang haid ataupun bersalin ke nifas, ya, maka kalau katakan mereka tinggalkan puasa tahun 2023, tahun lepas 7 hari sebagai contohlah, maka bila baki Syaban 7 hari, dah wajib mereka qada puasa tersebut. Bila Syaban tinggal lagi 7 hari nak masuk Ramadan, sedangkan mereka pun tinggalkan puasa tahun lepas 7 hari, maka wajib dah mereka mengqadakan puasa itu. Bila Syaban tinggal lagi 7 hari sebelum masuk Ramadan. Kalau mereka tak qada, berdosa. Dosa yang kita tanam. Kalau bertemu dengan Ramadan tahun ni, maka dia kena fidyah. Dan kena denda. Satu hari satu cupak. Maknanya nilai fidyah ini, satu cupak ini ialah 1/4 daripada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah RM7.50 bagi dengan 4. RM7.50 bagi dengan 4. Itu nilai satu cupak. Maknanya lebih kurang RM1.80 sehari kita keluarkan. Satu cupak tu kita genapkanlah RM2. Maknanya kalau ditinggal 7 hari kena bayar RM14. Jadi RM14 nilai yang tak besar. Kecil yang nilai RM14 tu boleh bayar, tak ada masalah. Cuma yang kita tak nak, dosa kan. Dosa yang kita bawa, dosa tak qada puasa tahun lepas sampai bertemu Ramadan tahun. Jadi kita ingatkan orang perempuan kita, ya. Jadi masuk separuh Syaban ni tak ada larangan sama-sama sekali untuk kita puasa fardu, puasa ganti sebagai contoh. Ganti Ramadan yang kita tinggal. Termasuk orang lelaki, kalau tuan-tuan ada tuan-tuan tinggalkan puasa tahun lepas sebab kita tuan sakit, ya, sakit ke, ya, ada hari yang kita buka sebab kita tak sihat ataupun kita musafir, kita tak puasa, maka jangan lupa untuk qada dalam bulan Syaban sebelum kita masuk bulan Ramadan nanti tidak, kita pun kena fidyah juga, kita pun berdosa juga. Baik, tapi bagi puasa sunat tak dibenarkan. Puasa sunat tak dibenarkan bagi mereka yang tak ada kebiasaan puasa, kelaziman puasa sunat, seperti puasa Isnin Khamis ataupun Khamis Jumaat ke Jumaat Sabtu ke. Kalau ada rutin puasa begitu tak apa, dia masih boleh teruskan kebiasaan kerutinan dia itu walaupun bila dah masuk separuh Syaban. Dan juga bagi orang yang dah puasa pada awal Syaban, walaupun hanya 1 hari je, 14 Syaban dia puasa, 15 Syaban tu dia boleh puasa seterusnya. 1 hari sebelum separuh Syaban dia puasa pun dah cukup. Ataupun dia puasa pada awal bulan Syaban dan start puasa, masuk separuh Syaban dia masih boleh puasa sunat tersebut, ya.
Yang tak bolehnya tiba-tiba kita terfikir pula, lagi lepas lagi 10 hari, 11 hari nak masuk Ramadan, baik aku preparation lah, puasa siap-siap supaya tak terkejut nanti dah jumpa Ramadan, baru nak start puasa dah masuk 10 Syaban. Betul tak? Kadang-kadang kita terfikir gitu. Kita fikir gitu sebab kita fikir lagi beberapa hari nak Ramadan juga aku puasa awal sikit lah sebagai persiapan, persediaan, preparation supaya diri itu masuk Ramadan tak terkejut sangat. Tapi di situ kita tak dibenarkan. Sebab apa? Dah masuk 10 Syaban baru terfikir nak buat benda gitu, nak puasa sunat tak boleh dah. Tak boleh. Sebab itu orang tua kita puasa daripada bulan Rajab, Syaban dan Ramadan. 3 bulan tu mereka puasa. Itu persiapan mereka untuk bertemu dengan Ramadan. Baik. Jadi malam ni kita kembali menyambung kitab ni. Kalau boleh kita habiskan kitab ni malam ni, insya-Allah. Kita berdoa semuanya jemaah kita. Ya. Jadi kalau ada rezeki lepas hari besok kita buka kitab baru lah, kitab baru untuk kita belajar. Dia tengok malam ni kata pengarang kitab Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lembut Tapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fi dar insyaallah taala. Amin. Ke-17, memakan yang busuk seperti bawang merah, bawang putih dan lain-lainnya. Kita masih membahaskan tentang perkara yang menggugurkan solat berjemaah. Perkara yang menggugurkan solat berjemaah. Kita masih dalam tajuk berkaitan dengan perkara-perkara yang menggugurkan solat berjemaah. Ya. Daripada dia ada 19 masalah. Malam ni kita dah masuk masalah yang ke-17. Ya, nak habis dah. Ada hal-hal yang menggugurkan solat berjemaah. Maknanya kita boleh sembahyang seorang-seorang. Kemarin kita dah sebut orang lelaki ni asalnya kena sembahyang berjemaah. Dan dia bukan tuntutan di situ perkara sunat muakkad. Dan dia tak boleh sengaja-sengaja tak nak solat berjemaah melainkan ada keuzuran syarak. Sebab itu dalam kitab fiqh kita sebut ada satu tajuk keuzuran solat berjemaah. Nak beritahu kepada kita bukan boleh sengaja-sengaja tak solat berjemaah. Kalau sengaja tak solat berjemaah, hukum dia makruh. Tapi bila ada keuzuran baru kita boleh untuk tidak solat berjemaah. Ya. Tapi bulan puasa nanti kita akan tengok perkara-perkara yang ajaib di bulan puasa. Antaranya orang ramai solat berjemaah. Kena-kena waktu subuh. Awal-awal tu je lah. Seminggu awal tu penuh. Ya. Subuh. Tok Imam jadi imam pun goyang. Ramai sangat orang. Sebelum ni subuh dia dengan Tok Bilal je 2-3 orang. Tiba-tiba hari bulan puasa penuh surau. Dia jadi imam pun takut. Ya. Itu suasana dia. Banyak benda-benda ajaib bulan Ramadan ni. Ya. Antara benda ajaib bulan Ramadan ni iaitu masjid penuh. Kalau Zuhur pula penuh juga. Penuh orang tidur. Limpang tidur. Ya. Itu benda ajaib juga kita nampak di bulan Ramadan tu. Ya. Jadi dalam antara keuzuran kita untuk tidak solat berjemaah yang boleh menyebabkan kita tak solat berjemaah, maksudnya di situ tak, bila boleh gugur solat berjemaah, gugur juga solat Jumaat. Solat Jumaat pun boleh jadi gugur atas kita. Bila gugur solat berjemaah, gugur juga solat Jumaat boleh atas kita. Sebab Jumaat wajib berjemaah. Itu perkara yang menggugurkan jemaah, menggugurkan juga Jumaat. Kerana dalam hadis Nabi sebut, man akala min hadhihi syujarah, ya ini as-suma, fala yaqrabanna masjidana. Rawahul Bukhari. Kata baginda, siapa yang makan dari pohon ini, iaitu bawang putih, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Ya. Jadi antara perkara yang menggugurkan solat berjemaah, ada bau busuk pada mulut kita. Mulut kita berbau. Antara punca mulut kita berbau ialah makan bawang putih, bawang merah yang mentah. Kalau ada goreng dia kurang berbau. Tapi kalau makan mentah-mentah tu dia berbau kuat. Kalau tak percaya, lepas ni makan burger. Burger dia bubur bawang mentah tu. Lepas makan kita boleh rasa mulut kita agak berbau. Ya. Jadi bila mulut berbau, maka kita tidak dibenarkan hadir solat berjemaah. Kita tak dibenarkan hadir solat
berjemaah. Kerana apa? Kerana mulutnya berbau tadi. Kenapa? Kerana boleh menyakiti jemaah-jemaah di surau dan di masjid yang hadir solat berjemaah. Menyakiti apa pula Ustaz? Bukan yang saya belasah dia, menyakiti ya emosional mereka, perasaan mereka terganggu, ya, khusyuk mereka terganggu, konsentrasi mereka terganggu dengan bau mulut kita. Itu pun tak dibenarkan dalam agama kita. Tak benar. Jangan buat benda-benda yang boleh mengganggu ibadah. Sampai dalam hadis Nabi sebut, bila kamu baca Al-Quran tu, kita disuruh rendahkan suara, jangan sampai ganggu orang lain solat. Ada dengan begitu. Jadi mengganggu orang buat ibadah ni tak boleh. Antaranya mulut yang berbau. Mulut berbau, sama ada puncanya bawang makan ataupun puncanya rokok. Puncanya apa? Rokok. Orang isap rokok ni, kita salam tangan dia berbau rokok. Kan? Kita salam tangan dia, kita pegang hidung, bau rokok katanya. Ya, kalau kita dekat dengan dia, bau rokok dekat badan. Kalau dia hembus asap kat kita lah, dekat bau rokok. Lepas tu kita sembilan sebelah orang pun kata, Ustaz ni isap rokok juga ke? Sebab apa? Baju kita melekat rokok sebab tadi kita borak dengan dia hembus kat kita. Kita pun masuk semayang, jadi orang ingat kita tu Ustaz pun isap rokok juga, dan kita tak isap rokok, melekat rokok ni. Ya. Jadi kalau mulut kita berbau, sama ada dengan sebab punca dia makanan ataupun lain-lain sebab, seperti rokok tadi. Ini banyak ni orang kita, ya, sebelum sembahyang dicapai isap rokok, sap, lepas tu dia masuk solat berjemaah. Itu hukum dia makruh. Mulut yang berbau sembahyang, hukum dia makruh. Makruh. Dan perbuatan kita menyakiti orang lain dengan mulut yang berbau semua tadi boleh bawa kepada hukumnya haram. Ya. Jadi kalau mulut kita berbau, maka kita tak dibenarkan untuk hadir solat berjemaah, maka gugurlah tuntutan solat berjemaah di atas kita. Tetapi kalau kita boleh hilangkan bau tadi, maka tetap kita dituntut solat berjemaah. Contohnya kita makan benda yang busuk, makanan yang busuk yang berbau, makan durian. Durian termasuklah, durian tu yang sedawa, saf ketiga bau durian. Ya, orang terfikir alamak durian dah, teringin nak makan. Ya. Jadi kalau apa pun dia bau sekalipun, tapi kita boleh hilangkan dia. Zaman sekali macam-macam kaedah. Ada orang dia pakai spray, di spray. Orang isap rokok, kalau dia terlibat dengan customer, biasanya dia ada benda tu, di spray itu hilangkan bau rokok tadi. Ataupun kita ini boros gigi, pakai obat gigi, hilang bau. Ya? Ataupun kita ada apa? Yang komo-komo tadi berapa? Apa? Listerin. Contoh dia komo, itu hilang bau. Maka di situ, dia dituntut kembali untuk solat berjemaah. Dituntut balik untuk solat Jumaat. Tapi kalau dia tak boleh hilangkan bau mulut tadi, dia tak ada benda-benda tersebut, kalau dia main, dia terpaksa main dengan mulut yang berbau, maka dia tak perlu main solat berjemaah. Tak perlu. Dia main pun makruh. Tak perlu. Ya. Jadi dia semayang kat rumah. Semayang kat rumah. Sebab apa? Perbuatan dia kalau dia main juga menyakiti orang lain, orang sebelah dia. Ya, terganggu dengan bau mulut, bau busuk mulut dia tadi. Jadi jangan jaga. Itu manusia, bahkan malaikat pun terganggu. Malaikat pun dia tak suka bau busuk. Jadi bila kita main masjid, kita bukan menyakiti sesama kita je, tapi kita juga menyakiti malaikat. Sebab masjid ni penuh dengan malaikat, kita je tak nampak. Mereka berhimpit-himpit di rumah Allah ni, kita tak nampak. Tapi dengan mulut kita berbau, mereka pun lagi dia tak suka bau busuk tadi, menyakiti malaikat juga. Jadi perhatikan mulut kita bila kita nak sembahyang berjemaah. Perhatikan. Ya.
Sama ada bulu sepuluh sebab berbau, sebab kita diam lama sama juga. Diam lama sama juga. Maka buang mulut tadi boleh nak solat berjemaah. Ketentuan kita ke-17, memakan yang busuk seperti bau bawang merah, bawang putih dan lain-lainnya. Kemudian dan seumpamanya demikian itu mereka yang adalah di badannya atau kainnya bau keji seperti busuk ketiak, atau busuk mulut yang payah hilang, dan pekerjaan yang keji, keji. Dan seumpama demikian itu mereka yang adalah di badannya atau kainnya bau keji. Sama juga, bila mulut kita tak berbau tapi badan kita, pakaian kita berbau. Tu jubah tu berapa hari pakai, sidah. Padahal masa kita pakai, ketiak tu basah, bau ketiak lah. Balik sidah, esok pakai lagi, lusa pakai lagi. Kita mungkin tak bau sebab benda tu kat badan kita, tapi bau dekat orang sebelah. Bau asap sebagai contoh, ya. Jadi pakaian berbau, badan kita berbau, sama hukum macam mulut berbau tadi. Jadi orang begini, bila badan dia berbau, pakaian dia berbau, dia jangan berangan-angan nak kejar pahala 27 kali ganda tu, tak payah kata dengan dia. Sebab apa? Dia tak dibenarkan hadir solat berjemaah. Dia main pun makruh, tak dapat pahala. Pergi hilangkan bau tadi kalau kau boleh hilangkan. Contohnya mandi dahulu. Mandi. Kalau tak boleh mandi, kalau pakaian yang berbau, pergi tukar pakaian dahulu. Ini kadang-kadang pakaian dia tu, dia pakai tidur, dia pakai sembahyang, tidur pun dia pakai baju tu, sembahyang pun dia pakai baju tu, bau habis. Bau habis. Dia memang tak bau sebab benda tu kat badan dia, tapi orang bau. Jadi kita ni biar logik. Kalau pakaian dah pakai sehari itu cukup lah, jangan pakai lagi untuk esok. Sebab bila kita tidur ni tuan-tuan, kita ni ibarat mati. Sebab itu kita ni mati ni, badan bila kita mati, kita berbusuk busuk. Sebab itu ditanam cepat-cepat. Kalau lama kita tanam, badan kita, mayat kita jadi berbau macam-macam bau keluar. Jadi sama dengan kita tidur tu macam mati juga. Sebab itu macam-macam bau keluar daripada badan kita melekat dekat baju tadi. Jadi pakaian tidur jangan pakai bawa pergi sembahyang. Kalau tidur qailulah sekejap tu tak apalah. Ini tidur malam, pakai baju tu, pakai baju tu juga kita pakai sembahyang. Jadi orang begini kalau pakaian dia berbau, badan dia berbau, maka dia tak perlu hadir solat berjemaah. Jangan rasa rugi, tak perlu rasa rugi. Sebab apa? Dengan keadaan begitu memang syarat tak benarkan untuk dia hadir solat berjemaah. Dia kena hilangkan bau dahulu, baru dia boleh hadir solat berjemaah tadi. Seperti busuk ketiak, ni contoh badan berbau, atau busuk mulut yang payah hilang, susah nak hilangkan. Zaman kita ni dah mudah. Dan pekerjaan yang keji adalah demikian itu muzur, sekiranya payah hilang dengan basuh atau ubat, maka jika mudah tidak muzur. Tetapi kalau orang kata, Ustaz, saya dah cuba hilangkan bau mulut, saya dah gosok gigi Ustaz, dah pakai Listerine dah Ustaz, dah tembak dengan tu dah dah, tapi bau durian ni tak mau hilang juga Ustaz, macam mana? Itu kalau kita dah cuba hilangkan dia tak mau hilang, maka diberi keuzuran. Uzuran maknanya dia boleh hadir solat berjemaah. Biasanya mungkin dia bukanlah, mungkin bau tu ada sikit-sikit lagi lah kan. Kalau kita dah gosok-gosok, dah pakai Listerine, mungkin bau tu ada sikit-sikit lagi, dia dah tak pekat sangat macam awal tadi. Maka benda yang bau yang tinggal sikit-sikit tu diberi keuzuran untuk kita hadir solat berjemaah. Boleh datang, tak ada masalah.
Kalau dah gosok-gosok pun bau tak mau hilang, tapi ada sikit-sikit lagi dia tak kuat macam tadi lah, sebab dah gosok gigi, maka diberi keuzuran untuk dia hadir solat berjemaah. Tapi kena cuba hilangkan dahulu bau-bau tadi. Kena cuba. Kalau tak hilang juga, barulah diberi keuzuran untuk dia hadir solat berjemaah. Samalah pada badan kita, tapi pada pakaian ni jarang-jarang berlaku gitu. Pada badan kita kadang-kadang dah cuba kita buang tapi tak hilang. Contohnya orang yang kerja benda-benda kotor, kutip sampah sebagai contoh. Kadang-kadang bau badan tu bila mandi-mandi dan sabun-sabun pun ada lagi lekat sikit-sikit, ada bau sikit-sikit lagi. Ada yang serba salah. Nak pergi ke tak suruh ni solat berjemaah, yang memang kerja dia gitu, kutip sampah, main dengan sisa-sisa makanan tu. Tapi mandi, tapi tak menghilang semua, ada lagi sikit-sikit. Maka di situ diberi keuzuran untuk dia hadir solat berjemaah. Boleh hadir solat berjemaah. Kalau dia dah mandi, dia bersih-bersih, tak hilang, tinggal sikit-sikit tu diberi keuzuran juga untuk hadir solat berjemaah. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan bau badan, bau mulut, bau pakaian, ya, yang mana bau tadi kita kena cuba hilangkan dahulu. Kalau kita dapat hilangkan, maka kita tetap dituntut solat berjemaah. Tapi kalau tak boleh nak hilangkan, sebab apa tak ada barang-barang yang kita boleh guna untuk hilangkan bau tadi, maka kita gugur solat berjemaah. Tapi kalau kita dah cuba hilangkan, dah basuh dan sebagainya, gosok gigi sebagainya, ada lagi bau pun tak kuat sangat tapi masih ada sikit-sikit, maka itu diberi keuzuran, dia masih boleh hadir solat berjemaah. Jadi di sini kita kena faham juga, kalau orang berdiri sebelah kita tu dia bau sikit-sikit je, padahal nampak dia kemas dah mandi dah, mungkin dia dah cuba bersihkan badan dia, tapi ada sikit-sikit bau. Kalau orang begini sebenarnya diberi keuzuran untuk tetap solat berjemaah. Jadi ini penting ilmu tadi, kita memahami sebelum hukum orang macam-macam. Ke-18, ada mereka yang menyakiti pada jalan dengan memaki yang lainnya, dan tiada mudah hendak menolakkan dia. Yang ke-18, kalau kita nak pergi sembahyang berjemaah, ada orang yang akan menyakiti kita di tengah jalan. Contohnya orang tu maki kita, nanti maki kita, maka kita tak boleh nak ngelak orang begini, maka gugur ke atas kita tuntutan solat berjemaah. Apa-apalah, nak pergi solat berjemaah, ada rimau tengah jalan, tak baik, gugur solat berjemaah. Nak pergi solat berjemaah, ada apa? Ada hantu tengah jalan, contoh. Kita pula penakut kan, ada hantu, ya. Jadi gugur kita pergi solat berjemaah, takut. Kita pula ada penyakit jantung, nak pergi solat berjemaah, ada penyamu, ada perompak tengah jalan, maka gugurlah tuntutan berjemaah atas kita. Boleh kita sembahyang seorang-seorang ke rumah. Ke-19, memanjang imam lebih daripada yang disyaratkan. Yang ke-19, gugur solat berjemaah tok imam baca panjang. Tok imam baca panjang. Nampak tu? Ke-19, memanjang imam lebih daripada yang disyaratkan. Jadi tok imam memanjangkan solat, panjangkan solat, solat jadi lama. Apa punca solat jadi panjang? Sebab mungkin tok imam baca panjang, dia baca surah panjang, ataupun mungkin tok imam baca zikir dalam solat tu yang panjang. Dalam rukuk sepatutnya baca 3 kali, dia baca zikir sampai 5 kali, 7 kali. Jadi sembahyang tu jadi panjang. Sebab apa? Rukuk jadi lama, sujud jadi lama. Sujud sepatutnya baca subhanallah 3 kali, tapi dia baca 5 kali, 7 kali, lebih daripada yang disunatkan. Jadi solat jadi lama, sebab apa? Sujud jadi panjang. Contoh, ya. Jadi bila tu imam panjangkan solat, lamakan solat, maka boleh gugur kat solat berjemaah atas kita. Boleh gugur. Nak pergi solat kat surau, tu imam tu Al-Hafiz, betul, dia Al-Hafiz, dia baca panjang, baca surah tu panjang, sebab dia orang hafal Quran. Jadi bagi dia, ya, benda tu pendek je bagi dia. Dan sebab dia buat pengulang Quran pun sehari 1 juzuk,
Jadi apa sangat? Kalau setakat satu muka surat pendek je bagi dia. Satu juzuk ada 20 muka surat, 10 helai. Jadi kalau setakat baca satu muka surat, apa sangat? Dia baca sehari 20 muka surat. Dalam setengah jam 40 minit habis 20 muka surat. Jadi kalau dia baca satu muka surat tu berapa minit dia pun. Tapi bagi kita yang tak mesra dengan Al-Quran, tak mesra sebab jangan-jangan baca Quran. Kita tak baca Quran selalu. Baca pun kadang baca sikit-sikit je. Paling kuat satu hari satu muka surat tu lah kita baca. Satu hari dia satu hari satu juzuk kita. Jadi kita rasa panjang. Oh panjang untuk imam ni, ya Allah, panjang. Jadi bila imam memanjangkan solat tadi yang tak dibenarkan syarak dalam sejarah Islam ni, asalnya imam dia kena ringkaskan solat pendek-pendek je. Solat pendek-pendek je. Itu asal hukum imam. Sebab saya dah sebut dah sebelum ni kat sini. Kadang-kadang imam ni dia syok sendiri sikit. Dia syok sendiri macam mana, kadang-kadang dia jadi imam, dia tarik dayu dia tarik kadang-kadang. Sebab dia nak sampaikan maksud ayat tu. Sebab dia faham apa yang dia baca. Dia faham. Tapi kita ni yang makmum tak faham bahasa Arab. Kita tak faham apa dia baca. Jerit-jerit pun ayat sedih tu ditarik pun kita tak faham ayat. Padahal dia tengah baca ayat sedih tu yang ditarik tinggi sikit nada tu. Padahal dia tengah baca ayat pasal neraka tu yang ditinggi sikit nada tu. Tapi kita tak faham. Bila kita tak faham, benda tu tak berguna untuk kita. Yang kita makmum tadi tu. Tapi dia seronok lah sebab dia faham apa dia baca. Tapi bagi makmum tak ada guna. Sebab tu makmum ni yang dia tahu, dia nak main sembahyang berjemaah, dia nak balik cepat. Nak balik cepat. Itu yang sebabnya bila time kuliah tinggal kita je lah. Berapa orang boleh kira. Semayang tadi ramai, time dengan kuliah sikit-sikit je. Sebab dia dah sit dah main semayang jemaah ni, dia nak balik cepat. Itu orang awam. Sebab itu kita sebagai tu imam ni, yang penting kita pimpin solat biar orang awam ni rasa semayang belakang kita ni senang, mudah. Mana bang? Semayang jap. Dia semayang cepat, tak apa, sekejap je semayang. Dia tahu dah. Dia boleh lagi sekejap. Dia tu kalau main semayang berjemaah pun dia tahu sempatnya. Tok imam tak baca panjang, tok imam standard orang kata. Dia tak risau. Dia tak fikir aku pergi semayang kan tak sempat pula, tok imam biasa baca panjang. Dia tak kira segitu. Sebab dia orang awam, dia bukan faham apa. Yang dia tahu benda yang dia rasa mudah dia nak buat. Sebab itu asal tok imam ni ringkas je, mudah. Jadi kalau sebab itu yang ada yang disyorkan baca surah-surah lazim. Ayat lazim tu bukan apa, antaranya supaya kalau kita imam tu dia terlupa pun makmum boleh tegur. Sebab surah-surah lazim ni makmum pun tahu, tak tahu kan. Waktuha wal-laili idza saja, wal-laili idza saja, wal-laili idza saja. Boleh sambung? Sambung apa dia? Mawadaka. Betul tak? Tapi kalau saya baca alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum. Contoh dia tak nampak. Sambung. Tak tahu. Tak tahu. Contoh. Tapi bukan tak boleh imam baca ayat-ayat apa, sebab dia hafal Quran dia boleh baca. Tapi jangan panjangkanlah. Dan kalau boleh pun sebelum dia baca tu dia kena ulang elok-elok lah ayat yang dia nak bawa dalam sembahyang tu, supaya dia tak lupa. Bila dia lupa nanti, supaya dia tak lupa. Sebab kalau dia lupa dia bawa ayat tengah-tengah tu, siapa yang nak sambung? Melainkan kalau ada orang hafiz macam dia belakang, dia bolehlah sambung ayat tu. Boleh sambung kan. Bawa surah-surah tengah-tengah tu, surah-surah ayat tengah tu, kita kena lancar hafal, ulang betul-betul. Boleh bawa. Saya pun gitu juga. Sebab kita menghafal Quran, kita bawa ayat tengah-tengah juga. Sebab apa? Biarlah mungkin makmum nak dengar ayat surah lazim, selain surah lazim juga. Tapi kena lancar betul-betul lah sebelum kita nak bawa tu dalam solat kita. Kita kena solat Jumaat, solat Jumaat, ulang belas kali ulang ayat nak bawa tu, belas kali ulang supaya tak lupa.
Sebab kadang-kadang solat Jumaat ni di depan orang ramai ni kita gemuk sikit, boleh lupa ayat boleh jadi kena ulang banyak-banyak. Kalau tidak, bawa surah-surah lazim. Bawa surah lazim sebab senang kalau kita terlupa. Orang belakang makmum pun hafal. Alhaakumut takatsur. Dan tentu kalau kita sangkut, makmum boleh bantu sambung. Gitu. Kalau buat surah tengah-tengah tu ulang macam betul-betul. Sebab kita tahu belum tentu ada orang belakang boleh sambung kalau kita tak nampak ayat. Tak nampak ayat, siapa nak sambung? Jadi masalah kita punya semayang tu jadi terkesan. Jadi bila Tok Imam manjangkan semayang, maka jadi gugur kita solat berjemaah tu. Boleh gugur. Tok Imam panjang, gugur solat berjemaah dan makmum. Dia semayang kat rumah seorang-seorang. Tok Imam baca panjang, semayang kat rumah. Tanya kenapa tak kira yang berjemaah? Tok Imam saya baca panjang ni, semayang kat rumah. Ataupun boleh pergi tempat lain lah yang Tok Imam baca tak panjang. Baik. Jadi Tok Imam dia kena mudahkan urusan sembahyang tadi. Dan meninggal imam akan sunat yang dimaksudkan, ataupun Tok Imam tinggalkan benda-benda sunat. Dan dia sunat macam dia tak baca kunut, dia tak baca surah, dia tak duduk antara, dia tak duduk tahiyat awal. Itu semua bila Tok Imam buat, dia tak baca kunut ke, dia tak duduk tahiyat awal, ataupun dia tak baca surah ke, ataupun benda-benda sunat lain, dia tak angkat tangan sekalipun. Tak angkat tangan ni. Orang angkat tangan, dia tak angkat. Boleh lagi kita untuk tidak berjemaah dengan dia. Tahu? Kenapa tak pergi solat berjemaah ni? Tok Imam tak baca kunut. Kenapa tak pergi solat berjemaah ni? Tok Imam tak baca kunut. Tok Imam dia kata kunut tak sunat, dia kata. Tu bid'ah pula kata dia. Jadi dia tak kunut. Kita boleh tidak solat berjemaah. Sebab apa? Tok Imam tak kunut. Kita mazhab Syafi'i ikut kunut. Main jabatan kamu cakap, ni kitab lagi tak sebut Tok Imam 3 benda yang sunat, boleh gugur solat berjemaah. Minta pihak berkuasa ambil tindakan. Tok Imam tak baca kunut ni. Sebab tu saya tak pergi solat berjemaah. Contoh boleh. Sebab kita di Malaysia ni ikut mazhab Syafi'i. Baik. Dan lain-lainnya. Dan banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang menggugurkan solat berjemaah, tapi kawan guru kita sebut lebih kurang 19 kat situ tadi. Dan segala uzur jemaah ini ialah uzur Jumaat pula. Segala yang menjadi uzur bagi solat jemaah dikira uzur bagi solat Jumaat. Jadi apa-apa yang menggugurkan solat berjemaah, gugur juga solat Jumaat. Juga ini segala uzur menegah ia akan makruh tinggal jemaah atas kaul sunat jemaah. Jadi bila ada uzur, maka tak makruh lah seorang-seorang, siapa yang sembahyang seorang-seorang tadi. Sebab apa? Ada keuzuran-keuzuran tadi. Mengikut mereka yang berpandangan bahawa solat berjemaah ni sunat muakkad macam kita tadilah. Keempatnya itu apabila tidak dapat berdiri jemaah pada rumahnya. Dan jika dapat nescaya tiada gugur tuntutannya. Ini dari kata yang lain, kalau saya kata dia nak main ke masjid tadi, ada keuzuran yang kita sebut, tapi kat rumah dia masih boleh berjemaah dengan anak isteri dia, maka dia kena berjemaah dengan anak isteri dia ke rumah lah. Dan menegah ia akan dosanya atas kaul yang wajib jemaah. Dan bila ada keuzuran-keuzuran tadi, maka tidak berdosalah dia tinggalkan solat berjemaah bagi mereka yang berpandangan solat jemaah ni wajib, seperti mazhab Hambali tadi. Dan tiada dapat fadilat jemaah bagi mereka yang meninggalkannya dengan uzur, kata Nawawi. Jadi bila tak solat berjemaah, walaupun tak solat berjemaah tu sebab ada uzur, tak dapatlah dia pahala berjemaah. Dah tak solat berjemaah kan, ada uzur sekalipun dah tak solat berjemaah, tak dapatlah pahala berjemaah. Itu kata Imam Nawawi. Apalagi kalau tak solat berjemaah tanpa uzur, lagilah tak dapat pahala jemaah.
di dalam Majmu'. Ini pendapat Imam Nawawi dan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Dan memilih oleh orang lain akan perkataan ulama mutaqaddimin, tapi dipilih oleh kebanyakan ulama mutaqaddimin, ulama pengakhiran ni, daripada dapat fadilat jemaah. Jika qasad ia akan jemaah, jika tidak untuk dapat pada berjemaah. Kata ulama mutaqaddimin, ulama yang kebelakangan ini, kata dapat solat berjemaah bila orang tu dia dah niat nak solat berjemaah, tiba-tiba datang keuzuran, dia dapat pahala berjemaah. Ini pandangan ulama mutaqaddimin, ulama kebelakangan inilah, yang mutakhir inilah. Tapi kalau ikut pandangan ulama seperti yang mutaqaddimin, ulama yang awal, ulama seperti golongan salaf, seperti Imam Nawawi, mereka berpandangan bahawa iaitu tak dapat pahala berjemaah bila tak solat berjemaah, walaupun tak solat sebab ada uzur. Itu dua pandangan. Kita boleh ambil yang pandangan mutaqaddimin tadi. Kalau kita dah sungguh-sungguh dan nak solat berjemaah tapi datang keuzuran, halangan, tak dapat solat berjemaah, insya-Allah dapat pahala berjemaah, tetapi tak samalah macam orang yang hadir solat berjemaah tadi. Tapi tetap dicatat adanya pahala berjemaah bagi kita, sebab kesungguhan kita nak solat tadi tapi terhalang dengan uzuran-uzuran. Maka habis kita khatam kitab pedoman sembahyang berjemaah karangan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapah. Dalam buku ni, kitab ni, di penghujung dia ada bagi kaifiat membaca doa nisfu Sya'ban. Dibaca selepas sembahyang maghrib. Ini yang pada mana nisfu Sya'ban tu. Baca surah Yasin 3 kali. Yang pertama niat panjang umur, yang kedua niat tolak balak, yang ketiga niat terkaya daripada manusia. Baca Yasin sekali, baca doa. Lepas baca sekali, baca doa ni. Patutnya begitu. Kalau masjid kita buat sekali jalan, 3 kali baca doa. Kalau ikut kata Tuan Guru kita ni, baca sekali Yasin, habis Yasin baca doa ni dulu. Baca Yasin yang kedua, habis Yasin kedua, baca doa ni. Baca Yasin yang ketiga, baca doa ni juga. Tapi kita bukan 3 kali baca doa. Kalau kita nak kerja isyak, baca doa kemudian sekali, begitulah hingga 3 kali. Doa dipanjang ni, tak panjang sangat pun boleh baca, insyaAllah. Jadi ada soalan? Apa-apa nak tanya? Alhamdulillah selesai kita. Ada apa-apa kemusykilan? Ada apa nak tanya? Baik, kalau tak ada, alhamdulillah yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dari saya sendiri, moga Allah Taala berkati kita, beri kita sikit sebanyak manfaat daripada kita yang kita baca ni, untuk kita jadikan pegangan pedoman dalam kita melaksanakan ibadah solat berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang baik Allah Taala yang kurang dari saya sendiri, kita beri dengan tasbih kifarah dan salatul asr. Subhanallah. Watawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi.